Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Sedatul Ain Soleha binti Suhaili bernombor metrikan BQ 21110026 merupakan salah satu pelajar daripada Fakulti Pengajian Islam. Dalam video ini, saya telah memilih satu novel dan kemudian diulaskan daripada novel-novel yang saya minati. Dan novel yang telah saya pilih itu adalah novel Aku Mau Lawan Hantu daripada penulis Ain Maisarah dan Hana Johan. Sebelum saya ingin mengulaskan tentang novel ini, saya mengongsikan bahawa novel-novel yang terdapat di hadapan ini merupakan novel daripada penulis Ain Maisarah. Novel Ain Maisarah ini, dia ada karakter dia tersendiri. Buku ini mempunyai 11 bab dan satu prolog dan satu epilog. Pada prolog itu sudah masuk pada bahagian tajuk, membincangkan tentang tajuk, manakala epilog pula, di situlah dia punya salah satu kebenaran yang berlaku. Novel ini adalah berkaitan dengan kumpulan The Wanna Babes, iaitu terdiri daripada 7 orang pelajar perempuan. Mereka ini merupakan pelajar sekolah Seri Bangsar, iaitu di mana mereka sangat terkenal dan digeruni oleh pelajar-pelajar di situ. Kenapa mereka sangat digeruni? Mereka merupakan anak-anak orang kaya. Ibu bapa mereka berpangkatkan dato', tengku dan kekayaan mereka cukup untuk 7 keturunan. Selain daripada itu, mereka juga sangat yakin dan keyakinan itu membuatkan mereka kelihatan sombong, bongkak kerana mereka memandang diri mereka tinggi berbanding dengan orang lain. Diikutkan cerita tentang Aku Mau Lawan Hantu ini, kumpulan The Wanna Babes ini merupakan ahli kelab pasukan sorak sekolah. Jadi diikutkan cerita, Kementerian Belia dan Sukan menganjurkan program untuk pelajar-pelajar daripada kelab pasukan sorak ini untuk meningkatkan dorang punya keyakinan, kefahaman apa-apa program yang berkesan untuk mereka. Program ini dilancarkan di Universiti Selatan Malaysia di Johor Bahru. Ini selama seminggu dan ke-7 anggota The Wanna Babes ini terpilih untuk pergi ke program tersebut bersama 3 orang lagi ahli pasukan sorak. Saya juga ingin memperkenalkan 7 member ini. Yang pertama adalah Fasha ataupun dengan panjangnya Fasha Rinatan Sri Hisham. Yang kedua dikenali sebagai Sezi ataupun nama panjangnya Siti Sezi Atul binti Abidin. Kemudian yang ketiga adalah Fazura Hazura binti Hazim. Yang keempat Syasha. Yang kelima Diana. Yang keenam Nana. Dan ketujuh Linda. Ketuanya adalah Fasha. Dia boleh dikatakan mempunyai aura kepimpinan dalam grup tersebut. Dan 3 orang ahli lagi yang mengikuti mereka iaitu merupakan ahli biasa pasukan sorak, iaitu Nini, Hud, dan Sally. Tiba mereka di universiti tersebut, dikatakan bahawa jumlah penginapan di hostel berada dalam keadaan yang padat. Jadi mereka diarahkan untuk tinggal dekat rumah tamu, iaitu merupakan banglo 2 tingkat di Universiti Selatan Malaysia di Johor itu. Rumah tamu itu dikatakan digunakan ketika para pelajar menghadapi graduasi, apa-apa program yang melibatkan orang tua dan mereka menetap di situ. Pada perjalanan mereka pergi ke rumah tamu tersebut, memang sudah terlihat ada benda-benda yang membimbangkan, benda-benda yang pelik, iaitu salah satu daripada mereka, Fasha, dia melihat di gelanggang badminton tersebut terdapat seorang wanita berambut panjang dan memakai pakaian putih berlari sekeliling gelanggang tersebut pada terik tengah hari. Dia sudah berpeluh dan mukanya kelihatan seperti dia ingin menangis. Apabila dia bertanya dengan rakan-rakan dia mengatakan mereka tidak melihat sesiapa pun. Waktu mereka tiba di rumah agam tersebut, sudah tentulah rumah agam itu dibiarkan. Jadi mempunyai peralatan yang rusuh. Pada waktu malam tu, tiba-tiba ada segerombolan pelajar bertudung labu datang ke rumah tamu itu. Seramai 6 orang ahli kumpulan untuk menyertai program debat. Mereka disertakan bersama kumpulan The Wanna Babes ini tinggal di rumah tamu tersebut. Jadi mereka sangat membantah tentang hal tersebut. Mereka tidak mahu duduk bersama kumpulan tudung labu ini kerana mereka punya perwatakan adalah sangat bertentangan. Jadi
mereka merancang untuk melakukan sabotaj terhadap kumpulan tudung labu ini. Antara perbuatan yang mereka lakukan sehingga mencabar kesabaran pelajar tudung labu daripada sekolah agama ini adalah mereka memberikan hanya satu bilik kepada mereka. 6 orang, satu bilik. Bayangkan. Kemudian, rumah tamu ini mempunyai 2 bilik mandi dan pada paginya, kumpulan The Wana Babes ini mencop kedua-dua bilik mandi itu dan pelajar-pelajar daripada kumpulan tudung labu tidak dapat bersiap. Mereka juga tidak menjaga kebersihan rumah tamu tersebut. Sengaja mengundang kemarahan pelajar bertudung labu ini untuk mereka keluar daripada rumah tamu tersebut. Katakan perilaku mereka, perbuatan mereka sepanjang di rumah tamu itu selama 2 hari sangat mengundang kemarahan dan mereka merasa tidak puas hati dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi sebelum itu memang ada satu orang dari pelajar pasukan sorat tersebut bernama Nini. Dia memang tidak sedap hati kerana melihat kelibat-kelibat orang di ruang tamu tersebut. Pada suatu malam ketika mereka sedang bergelak tawa selepas bergaduh berebut rancangan televisyen, tiba-tiba pada bahagian sliding tingkap tersebut mereka melihat kelibat putih yang sedang lalu tingkap tersebut dan mereka pun ketakutan. Setelah mereka berebut televisyen, kumpulan tudung labu ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke library university tersebut untuk menenangkan diri kerana mereka terlalu marah dengan sikap mereka sehingga mereka tidak dapat fokus kepada program debat mereka. Setelah mereka mengalami pelbagai benda mistik, iaitu melihat kelibat dan perkara-perkara yang mengganggu mereka tidur, mereka membuat senarai cara-cara menghalau hantu. Kemudian, pada akhirnya, ego mereka pun luluh dan mereka meminta pertolongan daripada kumpulan tudung labu ini untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di dalam novel ini juga ada perbuatan mereka itu menunjukkan syirik kepada Allah. Jadi, disitulah mereka berubah. Pertama kalinya pada hari yang keempat, kumpulan The Wana Babes ini menunaikan salat maghrib bersama kumpulan tudung labu. Dan kemudian, ketua daripada kumpulan tudung labu iaitu bernama Rozana, dia membuat satu senarai untuk kumpulan The Wana Babes ini turuti sekiranya mereka tidak mahu diganggu oleh perkara-perkara mistik tersebut. Akhirnya mereka berdamai. Satu peristiwa yang menyebabkan untuk bertemu dengan kumpulan tudung labu ini ialah mereka melihat kembar Rozana di ruang tamu setelah 3 orang sahabat ini balik daripada program tersebut. Kembar Rozana itu berdiri di tengah-tengah ruang tamu dengan wajah yang pucat dan memarahi mereka kerana berbising ketika pada waktu maghrib. Dan kemudian mereka membiarkan saja kembar Rozana tersebut dan setelah itu mereka pergi ke dalam bilik mandi dan menemui Rozana di sana. Pada waktu itu mereka berasa sangat takut dengan keganjilan tersebut dan akhirnya menyadari bahawa sikap mereka adalah puncanya. Setelah itu berlakunya perdamaian antara kedua-dua pelajar dari sekolah ini dan akhirnya mereka melakukan banyak perkara baik. Salah satunya adalah solat, membaca Al-Quran, membiasakan bacaan Yasin setiap hari, tidak ada lagi berebut bilik mandi, mereka saling bertolak ansur, tiada lagi sisa makanan yang dibiarkan di atas meja. Dan pada akhirnya, perbuatan-perbuatan mistik tersebut iaitu salah satunya mereka menemui kembar Rozana di ruang tamu akhirnya terbongkar. Itu adalah kembar kepada Rozana. Rozani bantu kakak kembarnya menyelesaikan isu tersebut kerana tidak tahan dengan sikap The Wana Babes yang membuli kakaknya bersama rakan-rakan kakaknya. Namun, terdapat plot twist pada akhirnya iaitu siapakah sebenarnya yang sentiasa berlari di gelanggang badminton tersebut. Pelajaran yang saya perolehi daripada novel ini ialah pertama sekali ianya membincangkan tentang isu agama iaitu di mana para pembaca dapat mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Seperti contohnya di sini pada kumpulan tudung labu, mereka mengamalkan mat surat setiap hari. Dalam novel ini juga dia menyenaraikan tentang apakah kelebihan-kelebihan membaca surah Al-Mat Surat, iaitu kelebihan ini akan dibaca oleh para pembaca, saya sebagai para pembaca,
dan mengetahui tentang apakah itu maksurat, apakah kelebihan dia, apakah pengajarannya. Daripada itu, novel ini juga mengajarkan tentang moral-moral, iaitu kita dapat lihat di sini kumpulan The Wannabes ini pada asalnya adalah merupakan pelajar yang sombong, angkuh, tidak akan terima nasihat, merasakan diri mereka benar kerana mereka mempunyai uang dalam dunia ini. Kita tahu duit mampu membeli segalanya. Dan di sini perubahan mereka nampak ketara, iaitu mereka mula bersembayang, mereka mula insaf, mereka tidak lagi berketawa seperti melawan hilaian hantu, tidak lagi tidak menghormati orang lain. Mereka mula menghormati, bertolak ansur dan menjaga pemakaian mereka, menjaga makanan mereka. Dorang mula bersifat mulia. Ini selain bergenrekan horror, high school, dia juga bergenrekan komedi kerana ada part-part yang menunjukkan pemikiran mereka itu sangat lucu tentang hantu-hantu yang mereka telah senaraikan. Saya sangat menyarankan untuk peminat novel di luar sana untuk membaca novel-novel daripada Ain Maisarah ini, kerana menurut novel-novel yang di hadapan ini yang telah saya baca, kesemuanya adalah sangat menarik dengan mempunyai keunikannya tersendiri. Penulisannya juga adalah sangat tersusun dan difahami oleh para pembaca. Saya menyukainya kerana ianya memberikan banyak pengajaran dan sangat menarik untuk dibaca dalam lingkungan umur saya. Walaupun pada asalnya cerita Ain Maisarah ini adalah berkaitan dengan dua hero ini, iaitu Gadis Bintang dan Super 3G. Saja daripada saya, sekian, terima kasih.